Apakah perbezaan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan? Perbezaan kesemua struktur ini terletak pada pernyataan if dan juga while. Atau kita panggil jika dan selagi. Jika kita lihat di sini, struktur kawalan jujukan adalah yang paling mudah kerana tidak menggunakan perkataan while dan if. Struktur kawalan pilihan pula menggunakan perkataan if atau jika untuk menunjukkan pilihan yang ada bagi situasi yang tersebut. Lihat contoh di sini, kita gunakan jika. Jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Tamat jika. Maksudnya, jika kita tidak mahu susu, kita tamatkan situasi tersebut. Diikuti dengan arahan kacau air dan tamat. Struktur kawalan ulangan pula menggunakan perkataan while ataupun selagi untuk menunjukkan keadaan yang berulang-ulang sehinggalah arahan dipenuhi. Contoh di sini ialah pelajar tersebut dikehendaki minum air selagi rasa dahaga. Minum air lagi dan diikuti dengan arahan tamat selagi. Maksudnya selagi dahaga, selagi itulah dia perlu minum air. Kemudian barulah tamat situasi tersebut. Di bahagian ini kita nak lihat perbezaan setiap struktur pada syarta alir. Okey, ini ialah struktur kawalan jujukan. Ia paling mudah kerana tak ada pilihan dan perlu ikut situasi. Bagi struktur kawalan pilihan pula, kita diberi pilihan jika tak mahu memilih pilihan yang asal. Jadi tengok kotak yang di dalam gambar, kita gunakan pernyataan if untuk pilih situasi. Struktur kawalan ulangan pula beri kita peluang untuk ulang semula situasi sehingga tamat. So kita gunakan pernyataan while tamat selagi untuk ulang semula situasi yang tersebut. Jadi kamu perlu perhatikan semua simbol yang digunakan dalam carta alir tu untuk merujuk kepada proses-proses yang terlibat, situasi-situasi yang terlibat. Okey, sekarang kita beralih kepada latihan daripada latihan 26 hingga latihan 29. Kita rujuk kepada modul RBT Pustaka Seri Cahaya. Kita mulakan dengan latihan 26. Okey, bahagian A, lengkapkan ungkapan mudah pada ruang yang disediakan. Pernyataan yang mempunyai satu pilihan if. Apa maksud pernyataan if ni? Kalau dalam bahasa Malaysianya kita kata if ni ialah jika. Okey, jadi untuk bahagian A, pernyataan yang mempunyai satu pilihan if. Jadi maksudnya ialah digunakan jika hanya memiliki satu pernyataan yang akan dijalankan dengan syarat tertentu. Jadi contoh pernyataan mudah, jika markah melebihi 40, arahan cetak lulus akan dipaparkan. Jadi kita akan tulis begini ya. If markah lebih atau sama dengan 40, cetak lulus. Okey, sekarang untuk bahagian B, pernyataan yang mempunyai dua pilihan iaitu if else. Yang ini maksud pernyataannya ialah pernyataan yang digunakan jika memiliki dua pilihan. Okey, kita lihat latihan di bawah. Contoh, if markah lebih atau sama dengan 100, cetak menang. If else, maksudnya if else ni kalau ada pilihan yang lain lah. Kalau markah kurang daripada 100, if else, cetak kalah. Okey, kita cuba buat sama-sama yang bawah tu. Contoh pernyataan jika markah lebih atau sama dengan 40, cetak lulus. Jika tidak, cetak gagal. Macam mana nak tulis tu? If markah lebih atau sama dengan 40, cetak lulus. Jika tidak, if else, cetak gagal. Boleh? Okey, kita beralih pada latihan 27. Okey,
Fahami arahan struktur kawalan di bawah kemudian terangkan. Okey, dia kata kat sini if melaksanakan sesuatu tindakan jika syarat adalah benar tetapi tidak melaksanakannya jika syarat adalah palsu. Jadi format untuk kenyataan if ni ialah if syarat dia apa dalam kurungan kemudian kenyataan. Okey, sudokod jika gaji kasar lebih besar dari RM1,500, cukai sama dengan 5% daripada gaji kasar. So kita nak kira lah ni, nak buat matematik sikit ya. And then kod atau cara if gaji kasar lebih besar daripada 1,500, syarat dia tu cukai sama dengan 0.05. Kenapa 0.05? Sebabnya 0.05 ni sama dengan 5/100 iaitu 5%. Jadi kita gunakan tanda star untuk darab ya. Gaji kasar. Maksud arahan dia apa di sini? Okey, maksud arahan sekiranya gaji kasar melebihi RM1,500, maka cukai sebanyak 5% akan dikenakan. Cukai akan didarabkan 5% daripada gaji kasar. Okey, kita ke latihan 28. Sebenarnya sama je dengan latihan 27, cuma yang tadi if ada satu pilihan, yang 28 ini kita guna if else kerana ada dua pilihan. Okey, jadi beza maksud arahannya dekat if else sahaja. Jadi yang lain semua sama. So bezanya cuma yang dua baris di bawah. Okey, kita tambahkan yang di bawah tu, jika gaji kasar kurang dari RM1,500, tiada cukai dikenakan. Itu sahaja yang ditambah. Okey, untuk latihan 29, soalan nombor 1 dan 2 senang sahaja. Yang itu cikgu nak kamu cuba buat sendiri. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat menjawab soalan. Jumpa lagi di minggu depan.